majlis ilmu. Moga-moga pertemuan ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan-bulan yang lalu kita menceritakan tentang pegangan ataupun sunnah Nabi SAW, dan Nabi amalkan itu sebagai tanda kesyukuran dan ibadat kepada Allah. Sebab sunnah ini ada yang berbentuk pakaian, itu juga sunnah. Ada yang berbentuk adab, tetapi yang kita cerita sepanjang ini ialah berbentuk ibadah. Dalam bahasa yang sama, ibadah ini bila dilakukan mendapat yang pertamanya pahala kerana mengamalkan sunnah. Yang keduanya, ibadat itu sendiri yang dikatakan sunnah itu diberikan kelebihan tertentu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, beruntunglah orang-orang yang mengamalkan sunnah. Di antara yang kita sebut pada kuliah-kuliah yang lalu ialah solat duha. Di antara yang kita sebut pada kuliah-kuliah yang lalu ialah qiraatul Quran. Yang kita sebut juga menjadi amalan Nabi dalam hidup sehariannya ialah daiman fil wudu. Nabi sentiasa berwudu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, semua ini mendatangkan pahala dan memberikan ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillah tasma'innul qulub. Selalu kita dengar ayat Al-Quran ini. Ingatlah bahawa apabila kamu mengingati Allah, maka hati kamu akan berlaku di dalamnya ketenangan. Mengingati Allah dalam erti kata berlakunya ketenangan, akan hadir ketenangan dalam jiwa. Bukan bermakna sebut aja nama Allah tenang, bukan. Belum tentu tuan-tuan sebut nama Allah tenang. Berapa ramai orang yang dah sebut nama Allah hati dia tak tenang. Berapa ramai orang yang boleh menyebut kalimat La ilaha illallah, hati dia tak tenang. Berapa ramai orang Islam tuan-tuan yang boleh menyebut kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia tak tenang. Bukti kata tak tenang minggu lepas. Apa dia? Program memegang anjing. Kerana tak tenang lah tu. Patut pegang Quran. Dah program memegang anjing. Pegang anjing tu pula peluk, cuma tak cium aja. Tu. Sedangkan ala bidzikrillah tasma'innul qulub ini bukan bererti sebut aja nama Allah dia akan tenang, bukan. Sebab tu apa beza orang yang kita ni tidak memegang anjing, tengok orang pegang anjing kita rasa marah. Apa beza dengan orang yang pegang anjing? Dia pegang anjing bagi dia sebuah ketenangan. Betul ke tak betul? Yang mana betul, yang mana salah? Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang dikatakan ingatlah bahawa sebut nama Allah boleh menjadi tenang, itu ialah orang-orang yang beramal dengan hukum hakam Allah. Tu maksud dia. Orang-orang yang beramal dengan undang-undang Allah yang Allah turunkan melalui Al-Quran, diberikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita, kita amal, maka jawapannya akan dapatlah ketenangan di dalam jiwa. Tapi kalau orang ini ayat-ayat Allah dia tidak pernah belajar, hukum hakam Allah dia tak nak amalkan, maka ketenangan jiwa itu tidak hadir. Itu yang nak pergi, nak buat program, dan dah buat dah pun program memegang anjing. Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi, membela anjing ni bukan kerana sebab keselamatan nak menjaga kita, atau mungkin bukan kerana sebab keselamatan tanaman-tanaman dan harta-harta kita. Satu hari orang yang membela anjing, pahalanya dikurangkan oleh Allah sebesar bukit Uhud, dipanggil satu qirat. Sebesar satu qirat, sebesar bukit Uhud itu dikurangkan pahala satu hari apabila seseorang itu membela anjing. Tuan-tuan, agak-agak semalam ni dapat tak satu gunung Uhud pahala yang kita kecapi daripada pagi hari
sampai malam hari. Kalau mungkin boleh ada pahala yang besar, kata Nabi, boleh, tapi sebesar seekor unta. Apabila kamu datang ke masjid di awal waktu, sempat membaca beberapa ratus ayat daripada Al-Quran, menunggu solat Jumaat, itu baru sebesar seekor unta. Balik daripada itu, apa zikir yang kita buat? Sebelum daripadanya, apa amalan yang kita buat yang boleh menyebabkan satu hari, menyebabkan lebih besar pahala kita ini daripada segunung bukit Uhud. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini menunjukkan bahawa mana-mana orang yang hanya sebut nama Allah, dia tak akan tenang jiwa. Tapi orang-orang yang beramal dengan ayat-ayat Allah, maka akan tenang jiwa dia. Sebab itu salat duha selalu kita ulang, walaupun simple, kecil, tetapi dia memberi impak, kesan dalam diri kita cukup hebat. Di antaranya ialah yang disebut, dan saya sebut selalu, ulang lagi pada hari ini, orang yang mengekalkan sunnah, terutamanya salat duha, terutamanya Quran, jadual hidupnya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup seharian dia ini akan diatur oleh Allah. Apa maksud akan diatur oleh Allah? Dia berbeza dengan jadual yang kita atur sendiri. Jadual yang kita atur sendiri, maka kesannya kita sendiri yang dapat. Kalau jadual yang kita atur agak-agak subuh hadap ni, ni bahasa saya, subuh hadap ni, subuh ni macam-macam ni, tengah gelap-gelap lagi, kelam-kelam lagi ni, sejuk pula, hujan pula semalam, tuan-tuan. Ikut jadual kita duduk mana? Ikut jadual kita lah, agak-agak duduk kat mana? Dalam selimut, tuan-tuan, sedap. Saya pun sedap dalam selimut. Dah datang jauh-jauh, Shah Alam tidur sedap. Ikut jadual kita. Tapi bila ikut jadual Allah, kita hadir sembahyang jemaah. Ni jadual yang Allah detikkan di dalam hati. Mungkin ada amalan-amalan yang menjadi amalan kita buat setiap hari, maka Allah beri. Ini yang dikatakan ala bidzikrillah tasma'innul qulub. Ingat Allah itu boleh menenangkan jiwa. Maka tuan-tuan hadir pada hari ini, hadir subuh ini kerana jadual diatur oleh Allah. Hadir kuliah ini kerana jadual diatur oleh Allah. Duduk saja pun dapat pahala. Afdala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawu'an, seumpama menunaikan salat sunat 1000 rakaat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini yang dikatakan bahawa ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah berbagai-bagai pahala kita cari. Maka kata Imam Ghazali, Imam Ghazali sebut, ada beberapa perkara yang menghalang pahala kita daripada menghalang pahala kita, menyebabkan pahala kita akan surut. Ada beberapa perkara dalam hidup seharian manusia ini, apabila kita menghadapi perkara tersebut, maka kena ingat, kata Imam Ghazali, dia boleh menyebabkan pahala kita yang banyak tadi ni menjadi kurang. Ada. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Minhajul Abidin, dalam bab awarid, sesuatu nak tahu pahala ni kurang ataupun tidak, tengok di sudut jiwa kita. Makin hari makin tenang kan makin hari makin susah hati. Ada orang kadang-kadang dia bukan buat kerja apa, duduk aja, itu pun berkerut dah muka. Tanya kenapa Haji, entahlah, tak tahulah, susah hati ya. Mana pahala dia puan. Kadang-kadang orang duduk saja senyum aja, duduk pun relax ya. Okey Haji, okey, tak buat kerja apa pun okey. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tuan-tuan cuba tengok orang gila. Dia rumah bukan ada. Orang gila ni rumah tak ada, keluarga tak ada, makan ikut jalan, ikut je. Kalau di Perlis tu, dia siap tidur lagi. Parking dia kat mana? Stesen bas express. Ada ubat gigi dia, ubat gigi Mukmin tu hebat daripada kita Colgate, tuan-tuan. Dia ubat gigi Mukmin tu, ada kayu sugi je lagi. Tapi tak cukup lah, dia punya akal tu tak cukup. Tenang jiwa bermakna dia ni Allah tak beri kepada dia kelebihan akal yang waras seperti kita. Tetapi Allah tidak memberi dan tidak mengira dosa-dosa mereka.
bahkan hidup mereka bila senyum ada pahala. Kadang-kadang dia tolong orang ada pahala. Mungkin tak cukup untuk diri dia beramal kerana dia gila, cuma dia tak buat orang. Bukanlah nak suruh tuan-tuan kita ni suruh jadi gila lagi, antuk kepala ditiang jadi gila, senang. Bukan, dia nak cerita bahawa ni yang dikatakan bahawa orang-orang yang banyaknya pahala, di antaranya orang-orang gila senyum je kat mana-mana. Kan? Senyum je kat mana-mana. Waktu saya belajar Quran di Pakistan, ada seorang budak Pakistan, dia hafal Quran sampai ke juzuk 21. Dia punya orat di sini ni yang warna hijau, naik putih, tahu tak? Dia putih ni. Orat ni dia putih. Orat ni dia ada. Kalau dia naik merah, okey. Kalau dia naik hijau kat sini, kena berhenti lah. Buat kerja kan, nak marah orang kan, nak tengah baca buku kan. Dia putih orat ni. Bila dia putih orat ni, 20 juzuk yang dia hafal itu, dia ingat dua benda. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi hidup dia senyum aja memanjang. Senyum aja memanjang. Apa dia buat? Semua senyum. Tak pernah marah. Masya Allah. Hingga kan dia buang air dalam masjid pun dia senyum. Dia buang air dalam masjid pun dia senyum. Imam, satu malam imam sembahyang tarawih, kat depan ada beberapa ayat yang imam silap. Dia duduk kat belakang, dia jerit tuan-tuan. Betul ayat yang dijerit itu yang dia bagi tahu imam. Takat tu ya, sekali kita tanya dia tak tahu ayat apa. Tu Allah bagi kelebihan pada dia. Pahala tidak dalam hidup dia, pahala. Ni perumpamaan saya buat. Jangan tuan-tuan faham kan kami nak kena jadi macam tu ustaz. Tidak, ni perumpamaan. Kadang-kadang orang yang sihat, orang yang Allah berikan harta, orang yang Allah berikan dunia, kadang-kadang senyum pun tidak. Kadang-kadang senyum pun tidak. Kita nak pergi jumpa menteri. Tetap pergi jumpa menteri yang kata Assalamualaikum. Salam. Dia buat tak tahu tuan-tuan. Tak tahulah menteri tuan-tuan, menteri saya macam itulah. Menteri tuan-tuan mungkin baik kot. Menteri saya syaitan tu dipelih tu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nak kata apa tak cukup ke dia? Nak tak cukup apa? Kereta ada, rumah ada, semua ada. Tuan-tuan cuba tengok orang-orang yang Allah berikan kesenangan dunia, senyum pun tak pernah. Nak jumpa dengan dia pun nak kena ambil pukul berapa, dengan siapa, untuk apa. Allah, susahnya. Kenapa? Tidak ada padanya pahala. Bila tak ada padanya pahala, tidak ada ketenangan jiwa, walaupun nak bertemu dengan orang lain. Sebab tu kita ni kalau muka tak pernah nak senyum, kena cek balik mungkin pahala korang kot, no? Tapi kalau senyum manjang pun masalah je lah. Kan? Betul ke tak betul ni? Tak serius sesuatu benda. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Imam Ghazali sebut ada 4 perkara yang boleh menyebabkan kalau kita berhadapan dengan perkara ini, maka akan kuranglah pahala. Yang pertamanya, ar-rizqu, dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki, ramai di kalangan manusia yang rezeki tersebut menghalang dia daripada menambahkan pahala, bahkan mengurangkan pahalanya. Dalam kita mencari rezeki, kita kena ingat kita ada Allah Ta'ala yang mengutus dan menyediakan rezeki. Kita minta pada Allah. Selain daripada berusaha, mintalah pada Allah. Sebab itu sunnah Nabi yang selalu kita sebut duha ini, dia bukan mengkayakan seseorang itu dengan rezeki, tetapi dia mencukupkan seorang itu dengan rezekinya. Dia cukupkan seseorang itu dengan rezekinya. Dulu kita duduk seorang sebelum kahwin, itulah yang kita dapat. Kita dah kahwin, dapat isteri, itu juga ditambah oleh Allah, cukup Kita pun ada anak, hari ini ada cucu, Allah beri juga. Allah beri, bermakna cukup dengan apa yang ada. Makna cukup di sini ialah rezeki-rezeki yang kita dapat itu menyebabkan kita boleh taat dengan Allah, itu yang cukup. Rezeki yang kita dapat, kita boleh taat dengan Allah. Dalam kita bekerja, kita boleh bersolat jemaah. Dalam kita bekerja, kita tak lupa kepada zakat. Dalam kita bekerja, kita boleh menziarahi orang-orang sakit. Dalam kita bekerja, kita boleh menyapa orang. Kita boleh buat baik dengan orang. Amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar.
Bermakna Allah sibuk-sibukkan kita dengan perkara-perkara akhirat. Ada tidak orang-orang yang Allah berikan dunia langsung tidak kenal dengan agama? Ramai. Banyak mereka. Kenapa berlaku begitu? Sebab rezeki itu boleh menyebabkan mengurangkan pahala-pahala ibadat-ibadat yang kita lakukan. Kalau hanya sekadar ibadat fardu, maka makin kuranglah pahala kita. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab itu Allah uji dalam kehidupan kita ini. Allah uji dalam mencari rezeki. Ada perkataan yang disebut riba. Kan ada kan perkataan yang disebut riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi dalam jual beli itu Allah haramkan riba. Kenapa Allah haramkan riba? Sebab riba ini boleh menyebabkan salah satu daripada punca rezeki kita tidak diberkati oleh Allah. Dan kenapa riba juga diharamkan? Kerana riba ini boleh menyebabkan ada satu pihak yang akan lebih kaya dan ada satu pihak yang akan lebih miskin. Akan menjadi miskin lagi apabila berhadapan dengan keadaan-keadaan ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah mengharamkan dia kerana boleh menyebabkan satu kezaliman berlaku di antara dua pihak. Sebab tu jual beli ini berlaku di antara dua pihak. Mana boleh berlaku dalam satu pihak aja? Kita beli, kita jual. Kita beli barang tu, kita sendiri yang jual. Kita yang beli kat kita sendiri, tak laku. Dia akan berlaku, mesti muamalah itu mesti berlaku daripada seorang kedua orang, kita dan orang lain, ataupun orang lain dengan kita. Maka sistem riba ini ialah sesuatu ujian yang Allah ciptakan kepada kita, yang nak menunjukkan bahawa bila ada manusia yang begitulah keadaannya, hidupnya tak akan berkat. Sebab tu banyak orang yang menggunakan sistem ini tak kaya juga. Kita ada bank dulu, Bank Bumi Putra, bank apa, dah tukar lah ni sampai jadi CIMB daripada macam-macam bank yang sama. Kenapa? Sistem begitu digunakan dan boleh menyebabkan tak kaya juga. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab itulah sistem ataupun apa yang dipanggil riba ini adalah sebuah ujian yang Allah ciptakan kepada kita untuk kita berhadapan dengan dia dengan lebih baik. Sebab tu disebut dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila ada seseorang di kalangan kamu yang berhutang dengan kamu, maka tunggulah sebentar supaya dia boleh bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika kamu bersedekah, tunggu tak bayar, niat aja sedekah, maka adalah lebih baik kepada kamu. Nak diajar bahawa sedekah itu nilai yang di sisi Allah lebih baik. Harta yang Allah beri pada kita, kita sedekahkan pada orang, maka dibuka jalan-jalan ketenangan, dibuka jalan-jalan kesenangan kepada kita. Tetapi apabila agama ini tidak dipelajari, itu yang orang cari rezeki dengan menindas orang lain. Cari rezeki dengan menindas orang-orang yang lain. Berlakunya riba ni tuan-tuan bentar, hasil daripada kekayaan orang lain. Kita kaya, orang-orang yang kaya, dia buka jualan beli dengan dia, sampai satu masa tak boleh nak dibayar. Maka hasilnya berlakulah penambahan bayaran. Maka yang dapatnya ialah orang-orang yang mengeluarkan modal tadi, maka dia bertambah kaya. Maka dia telah menzalimi seorang manusia yang dahlah susah, disusah-susahkan lagi. Ini yang dipanggil kezaliman dalam jual beli apabila tidak ada ilmu tentang agama. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cuba tuan-tuan bayanglah zalimnya sistem riba ini. Pinjam 40,000, bayar kereta 9 tahun,
Kaklik balik selepas 9 tahun, dia akan jadi hampir-hampir lebih kepada 65,000. Cuba tengok. Susah tak manusia yang lain? Susah. Patutnya orang-orang kaya ini tirulah seperti mana apa-apa yang pernah dibuat oleh Nabi. Ini yang dikatakan ilmu dalam agama ni. Kita nampak aja kecil, tapi keberkatan dalam mencari rezeki itu bila amal dengan agama ni Allah beri. Tapi kalau dah tak yakin, susah. Kenapa tak yakin? Sebab tidak ada ilmu. Cuba tuan-tuan lihat di zaman Rasul SAW, diceritakan dalam sejarah. Sebelum Rasulullah melantik Sayyidina Osman, berlaku di waktu itu ekonomi Madinah ini dipegang oleh para Yahudi. Mereka membeli barangan-barangan mentah daripada masyarakat Madinah dengan harga yang cukup murah. Mereka beli dengan harga yang cukup murah. Tak ada tempat lain dah, itu je yang ada. Tak dibenarkan buka tempat-tempat nak dibelinya barangan-barangan ini. Mereka satu tempat aja. Ni kaedah kapitalis yang dah berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Bila mereka beli dan orang-orang Madinah ni terpaksa menjual dan terpaksa menerima dengan harga yang ada. Walaupun murah, kena jual lah. Kalau tak rosak gandum-gandum yang mereka kutip, apa-apa jual, apa hasil daripada pertanian yang mereka kutip, dijual kepada Yahudi dan dibeli dengan harga yang paling murah. Dan apabila diproses oleh pok-pok Yahudi, proses balik barang-barang tadi ini, dijual balik dengan harga yang paling tinggi. Apabila sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, maka dia tak halau Yahudi ini. Apa dia buat? Dia tukarkan kepada sistem agama. Bagaimana? Dia beri untuk menjadi menteri ekonomi di waktu itu ialah Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya. Bagaimana dia buat? Dia juga membuka pusat-pusat pembelian barangan-barangan mentah daripada penduduk Madinah, dibeli dengan harga yang paling tinggi, seganda tinggi daripada Yahudi. Yahudi rendah, dia naik seganda tingginya daripada Yahudi. Apabila dia beli, dia proses. Bila diproses, dijual balik kepada mereka barang yang telah diproses. Contoh dia gandum, dia beli biji gandum, dia proses jadikan tepung, dia jual balik barangan yang diproses tadi ni dengan harga yang paling murah, seganda lebih murah daripada Yahudi. Maka hasilnya dalam masa salah satu ashur, 3 bulan, diceritakan dalam sejarah orang-orang Yahudi punya kelang itu dan ekonomi mereka terpaksa gulung tikar keluar daripada Madinah. Kerana sistem yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak aja kecil, mungkin keuntungan dia 10 sen, mungkin keuntungan dia kurang daripada itu, tapi value dia banyak. Semua orang turun kepada dia, turun pada apa yang dibuat oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, gulung tikar bantah Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kamu kaya, wa antasaddaqu khairul lakum. Sedekah itu adalah lebih baik kepada kamu. Mereka menggunakan kekayaan, mereka taat dengan Allah, mereka membantu orang-orang miskin dengan apa yang diberi. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tengok, bermakna ada punca-punca rezeki yang boleh menyebabkan pahala-pahala kita ini menjadi kurang. Inilah punca rezeki, inilah kullu dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, disebut oleh Allah. Setiap yang melata atas muka bumi ini ada rezeki yang Allah tuliskan. Setiap yang melata atas muka bumi ini ada rezeki yang Allah tuliskan. Bermakna rezeki yang Allah beri, ada sebahagian besar manusia
yang boleh menyebabkan rezeki yang dia dapat, dia jauh dengan Allah. Rezeki yang dia dapat, pahalanya makin hari makin berkurang. Kenapa? Kerana dia nampak tang rezeki, dia tak nampak pada yang menciptakan rezeki. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik. Maka kata Imam Ghazali, macam mana nak buat dalam kita berhadapan dengan rezeki ini? Maka ada jalan dia, kata Imam Ghazali. Bagaimana? Tawakal. Apa dia tawakal? Menyerah kepada Allah setelah kita berusaha. Tawakal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah buat, maka serahlah pada Allah. Selama mana Allah redha, selama itulah rezeki akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan cuba tengok sekolah-sekolah agama ni lah. Sekolah agama ni, Allah, kalau tengok di sudut zahirnya, bukan ada sumber-sumber kewangan, sumber rezeki, tapi boleh hidup. Dan banyak pula orang yang boleh mewujudkan dia, hidupkan dia. Yang nak dicerita ke kita ini, yang nak ditunjukkan kepada kita, Allah ni dia membela. Allah ni dia membela soal rezekinya. Apabila kita angkat Allah Ta'ala, maka Allah akan bela. Dan Allah berikan hati-hati manusia ini dilembutkan untuk memberi kepada mereka. Mana-mana sekolah agama, tuan-tuan pergilah, terutama sekolah-sekolah persendirian yang ada tok guru, yang ada ustaz-ustaz. Ada aja. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini di antara yang disebut oleh Imam Ghazali. Dalam mencari rezeki, jangan lupa tawakal pada Allah, menyerah diri pada Allah. Apa maksud menyerah diri pada Allah? Berdoalah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang keduanya, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kurangnya pahala. Apa dia? Al-khuzun. Apa dia al-khuzun ni? Orang-orang yang bimbang tentang masa depan mereka. Bimbang tentang masa depan kita ni macam mana? Adakah waktu nanti bila aku dah tua, orang akan kasih, kan tak kasih lagi kepada aku? Ni bimbang ni, benda tak berlaku lagi ni. Macam kita lah bimbang. Kita kata nanti tahun 2020 nanti minyak akan kering. Tu bimbang. Benda tu tak berlaku lagi, tuan-tuan. Maka bila tak berlaku, yang susahnya ialah kita. Tu yang tunggu lepas maghrib bila minyak nak turun. Memang tak turun lah, tuan-tuan. Memang tak turun. Yang turun tu hujan ni. Minyak tak turun. Yang turun tu hujan sahaja. Kalau air hujan tu bolehlah kita baca bismillah, jadi minyak lama lah boleh baca. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, susah masa depan ini semua orang ada. Saya susah, saya berusaha hati macam mana anak aku ni ke depan ni dia nak kerja apa, bolehkah dia hidup senang, kan macam mana akan hidup dia. Kadang-kadang terfikir pula macam mana kalau lepas ni isteri aku sihat hari ni, dia dah tak sihat, ya Allah, aku nak kena masak ke dia. Macam-macam kita fikir. Kadang-kadang isteri pula fikir macam mana suami aku lepas ni sakit ke, macam mana hidup dia lepas ni. Kita dah susah-susah hati dengan benda yang belum berlaku. Kalau nak ikut susah hati, Nabi Muhammad lebih susah hati, kerana umat-umat dia di akhir zaman akan lupa kepada Allah, akan hilang pahala, lebih dia susah hati. Tapi Nabi Muhammad ini yang Imam Ghazali sebut, apabila berlaku dalam diri kita ini susah hati, maka kena ada satu sifat yang dipanggil tafwidun. Apa dia tafwidun ini? Kita serahkan urusan kita ini pada Allah. Benda-benda yang akan datang tak tahu apa yang berlaku, serahlah kepada Allah, kerana Allah lah yang boleh nilai dan Allah lah yang lebih adil dalam hidup kita. Ni tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuan boleh baca kan apa yang akan berlaku ke tuan-tuan? Dulu ni tuan-tuan pernah fikir, ya ke hari ni tuan-tuan boleh ada di sini? Tak ada.
Yakah dulu kita pernah fikir aku boleh duduk dalam kuliah subuh ini, aku boleh ikut majlis-majlis ilmu ini, aku boleh bersolat jemaah? Pernah tak kita fikir dulu? Kita pernah nak fikir? Bawa-bawa ni sebelum raya bawa-bawa ni saya ditimpa kemalangan. Ni ujian lah, ni semua ujian. Anak saya yang hafal Quran tu accident, kereta langgar dia daripada belakang tu sampai patah paha pukul 6.30 petang hari Sabtu. Esok nak raya. Allah uji tu. Allah uji kita ni. Esok tu nak khutbah, baru duk tulis tu apa aku nak khutbah esok. Pak anak accident, pakai tak tulis dah khutbah tu. Esok nak khutbah, fikir ni esok nak khutbah, kemudian nak pergi sembelih lembu 3 tempat yang berbeza. Lepas tu hari raya yang kedua saya buat korban yang di surau saya 8 ekor ke 10 ekor tu, yang sebahagian tuan-tuan yang mengikuti tu minta maaf lah banyak tuan-tuan, saya tak telefon pun tuan-tuan tak sempat fikir tentang anak lagi tu, nak urus 10 ekor tu. Kita nak kena urus juga, tak boleh nak mengharapkan orang-orang yang ada di surau. Kita nak kena uruskan, ni amanah. Nak urus lagi, dua anak ada kat hospital. Allah uji tu, Allah uji dengan jiwa kita. Macam mana nak buat? Tak apa, esok khutbah terus, pergi sembelih lembu, hari raya yang kedua buat. Tapi Allah Ta'ala ini Dia apabila kita taat dengan dia sungguh-sungguh, apabila kita tahu bahawa yang ni adalah sesuatu daripada Allah Ta'ala, memang Allah uji, tapi Allah berikan ketenangan di dalam jiwa. Tak rasa susah, asa lah susah hati semua orang rasa, tapi kurang. Bukan tak rasa susah hati langsung, bukan duduk senyum 24 jam. Makan pun tak lalu tuan-tuan, tidur pun tak lena. Anak kita kan, tuan-tuan pun ada anak, tuan-tuan boleh rasa. Tak payah anak, kadang-kadang cucu kita pun, cucu kita tak boleh tidur malam kat asrama pun kita dah susah hati. Bukan sedangkan bukan ada kaitan dengan kita, dia tak boleh tidur malam tu sebab siang dia tidur satu hari, tak boleh tidur malam. Kita duduk di rumah sehati kan. Ini anak berlaku aksiden, sehati. Tapi Allah Ta'ala beri yang pertamanya, proses berlakunya daripada hari pertama sampai hari kedua Allah permudahkan urusan. Dia tak kejar-kejar pun, pergi sampai jadi je, sampai aja boleh sembelih, sampai aja orang dah siap tunggu. Hari raya yang kedua tu saya buat daripada 7.30 lembu pertama saya sembelih tu, tiba datang 2 orang hamba Allah tolong saya sembelih. Allah selesai. Kalau tak saya nak kena sembelih 8 ekor. Saya hanya sembelih 2 ekor ya. 6 lagi saya beri pada kawan saya yang datang tolong saya, entah datang daripada mana orang tak tahu. Dia datang aja orang tolong. Tiba datang pula orang, beberapa remaja, hampir 15 orang daripada Kodian. Dia orang telefon, ustaz nak ambil daging boleh tak untuk pusat remaja? Saya kata turun 12 orang tolong, selesai bab cincang. Datang pula orang untuk tolong ni proses ni apa ni benar-benar dalam ni, perut kecil, perut besar, semua ada, perut panjang lah tu, perut taik lah, semua ada. Turun tuan-tuan 10 orang entah daripada mana untuk tolong, selesai. Daripada 7.30 buat siap, semua dah beri pun semua siap. Orang KL pun turun, waktu tu ada sebahagian di Kelana Jaya turun. 11.30 boleh makan tuan-tuan, habis 11.30 boleh makan clear. Turun pula orang perempuan ni, orang kampung yang perempuan ni dia malas tuan-tuan, cerita betul-betul. Orang bandar mungkin tak malas, orang kampung ni dia malas, dia tunggu makan suap je. Tambah-tambah makcik-makcik orang sakit kepala lutut ni lagi tuan-tuan. Tapi hari tu mereka turun tuan-tuan, buat kerja sungguh-sungguh. Dalam masa 40 minit mereka boleh masak siap nasi, siap daging tu, lembut pula daging. Hebat. Allah bagi, saya kata tu dia lah. Allah korbankan sedikit anak kita, tapi Allah beri semua kerja selesai. Dalam banyak-banyak tu satu aja lah yang Allah uji. Satu lagi, ada orang curi. Bukan curi daging, dia curi perut. Satu perut lembu tu, satu perut lembu yang 8 ekor tu, dia ambil, dia bubuh dalam buni baja, dia bawa balik. Saya niat sedekah je lah. Satu je perut aja, bukan orang nak makan pun perut.
biarlah ke dia, tak apalah. Patutnya ikut prosedur dia kena pergi cuci, kena potong, bagi yang kita dah siapkan bekas, mesti bagi. Selesai. Tak berebut. Dan beberapa ratus orang yang saya bagi atas nama anak yatim, orang-orang susah, dan orang-orang dan warga mas. Saya ambil warga mas. Orang tanya kenapa ya ambil warga mas, Ustaz? Walau dia kaya, saya target dia mesti hidup dia dalam hidayah. Target warga mas ni kadang-kadang dia orang kaya, tapi tak pernah datang surau, tuan-tuan. Tu cerita dia. Bila tak pernah datang surau, itu target saya. Rupanya target saya beberapa ratus orang itu hadir, tuan-tuan, kerana daging yang saya nak bagi 800 gram sahaja. Datang bawa kertas. Saya bubuh kertas tu pula, kertas bersih warna kuning. Datang bagi nama, nak ambil. Saya kata alhamdulillah, semua datang. Tak payah kita pergi hantar. Ada orang tanya kenapa kita tak pergi hantar? Saya kata kita 7 tahun dah hantar. Masuk tahun yang ke-8, mereka mesti raikan surat. Raikan apa-apa yang kita buat ini. Nak datang, nak ambil, datanglah. Datang, tuan-tuan, kerana daging 800 gram. Walaupun dia seorang yang kaya. Datang. Kerana apa? Daging free. Kalau tak, kena beli sekilo 27 hari. Tu matlamat dia. Nak bagi datang. Sebab ada yang kadang-kadang kita pergi jumpa, Haji, tak pernah datang surau. Ish, Ustaz, saya ni malam-malam ni tak nampak. Mata ni gelap, kelam. Tak nampak jalan lah Ustaz nak pergi surau. Nampak tu surau Ustaz sana, tu boleh dengar suara. Nak pergi tu, Allah, tak nampak Ustaz. Ada. Tapi bila kita bersembang lama-lama dengan dia, tanya Haji ni sarapan pagi di mana? Oh, dia kata pagi-pagi lepas azan subuh masjid tu saya semayang. Dah habis semayang tu, macam kita lah, pukul subuh kita 5.40. Dia kata pukul 6 tu dah keluar rumah dah. Bawa basikal tu, apa dia panggil? Bawa gerek tu, bawa macam tak naik, tak kayuh tu. Sebab apa? Paksa nak pergi ke Pekan Kanga, 3 km tu. Jalan tepi jalan. Saya kata kenapa tak bawa basikal tu? Nak tak kayuh basikal tu? Dia kata tak boleh kayuh. Pagi-pagi ni ada kereta di belakang, langgar kita lah, tak ada lampu. Jadi bawa, tuntunlah basikal tu sampai Kanga, 3 km lepas subuh. Gelap, cakap tak gelap, tuan. Dia tak tahu yang dia cerita tu makan diri. Cuma saya sejak lah. Masya Allah. No. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tu hakikat orang-orang kampung. Yang orang-orang kampung ni kalau ikut zahir tak banyak dosa dia, tapi dosa dia berat lagi. Kerana apa? Kerana dengan agama ni tak mau langsung. Tapi hari tu mereka datang. Saya kata mau dengan daging, dengan dunia ni, datang. Sedangkan 800 gram tu, Allahu kan ya anak, bolehlah sebekas tu datang. Niat untuk beribadat, Allah selesaikan. 11.30 boleh makan, tuan-tuan. Anak saya tu yang duduk di hospital tu, yang jadi saya tak susah hati tu, setiap doktor yang datang tu dia hafal Quran. Jadi dia ada surat mahat tahfiz dia. Bila dia hafal Quran ni, doktor-doktor ditanya, suruh dia baca Quran, tanya berapa juzuk, begitu begini. Dia orang jaga ni, tuan-tuan, lebih daripada yang saya jaga anak saya tu. Dia orang nak pegang aja tempat-tempat sakit tu, mereka kata apa? Minta maaf adik, kami nak pegang. Adik jangan marah, Kalau adik marah kami takut nanti Allah Ta'ala marah. Sebab ada dalam Quran tu adik tu, dia kita rasa okey. Dia pun kata, tak apalah encik tinggallah, kami yang jaga. Senang. Sampai anak saya balik rumah hari itu pun mereka masih telefon dan ziarah lagi. Tu dia. Tu nilai Quran. Bukan nak cerita anak saya tu hebat, tapi nilai Quran. Nilai Quran, siapa-siapa pun ada aja Quran, Allah akan beri nilai yang hebat dalam diri itu atas dunia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berbalik pada apa yang kita cerita hari ini. Kata Imam Ghazali, kadang-kadang memikirkan tentang susah masa depan tak berlaku lagi boleh menyebabkan pahala kita menjadi kurang. Macam mana nak buat? Tafwidun ilallah, serahlah urusan ini, Allah aja yang tahu. Ke depan ni Allah aja yang tahu. Macam mana nak kahwin seorang lagi?
bini garang. Serah aja ke Allah. Tiba-tiba Allah ada jalan, kan? Isteri kita pun tak ada apa, orang sila. Jangan main tuan-tuan, hati Allah boleh balik. Ni contoh-contoh saya buat pagi ni. Tuan ni ada isteri kat belakang, sekali kan keluar sekali kata hari ni tak nak sarapan. Balik rumah makan hati berulang jantung. Janganlah, ni contoh. Jangan hati lah. Kalau Allah tulis ada lah. Kalau Allah kata tak ada tu, berusaha macam mana pun tuan-tuan jadi P.Ramlee ya, terjun sungai. Kalau Allah kata ada, jangan hati lah. Jangan hati lah. Kalau tak ada di dunia, Allah beri di akhirat. Allah beri di akhirat lebih baik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, kata Imam Ghazali, as-sabru, sabar. Sabar ni kadang-kadang boleh menyebabkan pahala kita kurang. Apa sabar di sini? Sabar apabila kita ni sabar dengan maksiat. Sabar dengan maksiat boleh menyebabkan seseorang itu dikurangkan pahala oleh Allah. Bagaimana? Nak datang pagi macam ni kadang-kadang dia menjadi susah apabila kita berhadapan dengan anak pinak, berhadapan dengan keluarga. Disebut oleh Imam Ghazali usrah, keluarga. Tak payah tengok orang lain, keluarga lah dalam hidup kita. Nak datang pagi-pagi cuti macam ni kadang-kadang anak, alah abah pagi ni tak payahlah pergi surau, kita semayang sama-sama di rumah, kita pergi sarapan ramai-ramai. Kita pun tak datang lah surau, maka rugilah pahala kita 1000 rakaat semayang sunat kerana anak-anak. Tapi kadang-kadang kita sebut, ni lah perangai anak-anak ustaz, bila cuti-cuti ni nak kena sabarlah kita dengan perangai mereka, nak ajak pergi salat, kita nak datang kuliah. Maka sabar begini ialah sabar yang mengurangkan pahala. Tak betul Dan sepatutnya sabar dengan kerana anak-anak, biarlah mereka nak kata apa, aku tetap nak datang surau. Nak sarapan saat lagi 7.30 abah balik. Itu yang patutnya. Bukan tak boleh nak sarapan, boleh 7.30 kita pergilah. Sekarang nak pergi dulu sembahyang jemaah di masjid, di surau, nak dengar dulu kuliah. Matu punya sabar, diberinya pahala. Macam tadi punya sabar, sabarlah dengan perangai anak-anak tu yang tak datang surau, ikut ayah anak-anak. Maka sabar begitu mengurangkan pahala. Tu kena faham lah tu. Ada isteri, kadang-kadang isteri ni hari-hari minggu ni lah, ya bangun 6 saat lagi kita pergi dulu. Kita pergi dulu di mana? Di Taman Tasik Shah Alam. Kita sampai orang yang pertama nak jogging, sedangkan pagi ni kuliah subuh. Kawan pula nak ajak minum, dah telefon nak ajak minum, belanja, kita rugi. Kuliah subuh pahala tak dapat, free makan pun tak dapat. Sabar dengan perangai isteri. Tak ikut dia jeling. Tak ikut dia isteri yang kita sayang, tak ikut pula isteri yang nombor 2. Contoh. Jadi ikut juga lah tu yang tak datang surau tu ustaz. Maka sabar begitu tak diberinya pahala. Itu dipanggil apa? Penakut. Ini tuan-tuan yang marah ni. Ini ilmu tuan-tuan. Ustaz kata ke kami bukan kata, ini cerita yang ada dalam hidup kita seharian. Tapi kalaulah kita tetap dengan pendirian kita, tak apa, kita pergi juga. Alah, orang nak ada lah. 7.30 kita pergi. Sekarang jom kita pergi sama-sama ke kuliah. Tak habis nasi lemak, tak habis apa yang kuah kuning tu apa, lontong, tak habis lontong. Kuih pun tak habis, kek tarik tak habis. Tu kedai capati situ tak habis capati dia, tak ada kedai tu, kita pergi kedai lain. Kalau tak makan, kita bersabar dengan perangai isteri. Itulah setiap minggu kita pergi juga kuliah, walaupun dia marah dan jeling kepada kita. Maka sabar yang begitu, pergi juga taat dengan perintah Allah, diberinya pahala. Tapi kalau kita tak taat dengan perintah Allah, ikut aja apa-apa kehendak dunia, ikut aja, sedangkan nak datang sekejap aja tak mampu, ikutlah. Sabar dengan perangai isteri yang macam ni, tu yang tak datang ke kuliah, maka kita dianggap sabar itu boleh menyebabkan rosaknya pahala. Tuan-tuan, kadang-kadang tu yang Imam Ghazali sebut, bukan orang lain, usrah dipanggil dalam kitab tu. Apa dia? Keluarga. Anak-anak kita pencet, diberi
diberi hadiah. Katakanlah kita kerja dengan kerajaan, dapatlah hadiah 200-300 ribu. Anak-anak pun datang, abah bagilah 100 ribu ke kami untuk kami rulingnya duit ini dalam perniagaan. Ada tidak? Ada. Kita pun bagi, Masya Allah. Sedangkan dalam otak kita ni, aku dapat 200 ribu, 100 ribu ni aku nak bagi ke pusat-pusat tahfiz. Moga-moga yang ni kita dah belajar selama ni, maka moga-moga yang ni lah yang boleh menjadi penghalang siksaan aku kepada aku di akhirat. Kita nak harapkan yang lain, tak ada. Itulah yang ada, yang kita mampu lah, yang kita mampu. Tiba-tiba anak-anak datang bagi fikiran ke kita, abah bagilah ke kami 100 ribu, 2 bulan nanti abah akan boleh dapat balik setiap bulan 10 ribu, 10 ribu pulangan daripada ni perniagaan yang kami buat di luar negara. Kita pun bagi pada anak-anak. Maka pada waktu itu kesabaran yang ada dalam jiwa kita, bagilah ke anak-anak, sabarlah dengan perangai mereka, ambillah, maka pahala kita akan menjadi kurang. Tapi kalau kita tetap dengan pendirian kita, tak boleh nak berniaga duit kamu, duit aku nak infak fisabilillah, maka sabar begitu. Walaupun kadang-kadang anak-anak terasa kita tetap dengan perintah Allah, maka diberikan pahala yang lebih. Tu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Di Perlis hari itu ada seorang makcik meninggal. Jadi malam tu saya dijemput untuk Yasin dengan tahlil lah di rumah dia. Habis tu dia pun cerita, dia kata, Ustaz, kami ni mak dia tinggal, duit bukan banyak, 4,000 je, 4,000 ringgit tinggal. Jadi kami ni ada anak lelaki 2 orang, anak perempuan seorang. Oh gitu. Saya kata nak bagi kan? Saya kata yalah nak bagilah, duit ni kami nak belajar lah, mak tinggal. Saya kata kalau 4,000 ni, kalau lelaki kali dengan 2, 4 campur perempuan 1 je, bahagian dia 5. Jadi bermakna 4,000 bahagi dengan 5, seorang berapa duit boleh dapat? Seorang berapa? 4,000 bahagi 5, berapa boleh dapat? 800 lah. 800. Makna lelaki akan dapat 1,600 satu kepala, 1,600, dan perempuan akan dapat 800. Oh, dia orang kata, oh cukup, alhamdulillah dapat seorang 1,600. Lega bulan ni, boleh bayar kereta, boleh buat kenduri, boleh pergi belanja makan ni. Terus telinga saya ni jadi panas, tuan-tuan. Apa saya kata? Saya kata agak-agak mak sesaudara-saudari semua ni orang soleh tak? Pernah tinggal tak semayang? Pernah ambil tahu tak tentang puasa Ramadan dia? Dia qada ataupun tidak? Aurat dia sempurna ke? Mengajikah dia sebelum ni? Banyakkah pahala-pahala yang dia buat? Hanya sekadar berzikir tak jadi? Diam dia. Saya kata 4,000 ni tak banyak, cik oi. Telinga kita mula panas benda-benda macam ni. 4,000 ni tak banyak. Alangkah baiknya 4,000 ni kita tak payah ambil. Kita jadikan 4,000 ni, cari mana-mana tempat yang ada jalankan wakaf tanah ataupun nak buat masjid, wakafkan 4,000 atas nama mak kita yang telah meninggal. Itu je pahala yang kamu boleh bagi. Kamu pula boleh buat apa? Boleh baca Quran. Yasin pun panggil saya, mula kita Yasin pun panggil saya baca sampai 3 hari 3 malam Kalau bayar tak apa juga, ni bagi makan teh, kopi mula kita naik angin. Ni saya cerita kat dia orang, tuan-tuan. Cerita kat orang kampung sampai macam tu. Dia orang tak ada ilmu, senyap dia orang. Saya kata tak payah ambil duit ni, saya cadang tak payah ambil. Kalau ambil 1,600, 2 hari boleh ambil. Daripada rokok duk gelentir, rokok apa? Rokok daun tu, silap boleh beli bensin tu. Rokok more kan? More kan? Rokok gudang garam kan? Yang rasa apa? Kulit kayu manis apa? Bunga cengkeh kan? Dengan 1,600, tapi berapa hari? Tapi 4,000 ni kalau kita infak fisabilillah, wakaf, selama mana dibuatnya amalan di atas tanah ataupun bangunan tersebut, maka selama itulah pahala kita dah berikan kepada mak ayah, kepada mak kita yang telah meninggal dunia. Saya kata macam mana? Ni saya punya cadangan. Tak payah ambil Ada
seorang anak dia tu muka berkerut. Saya kata berkerut lah. Kalau hari ni kita berkerut hari ni, Allah beri kita senyum di akhirat, nampak mak kita melambai-lambai kita untuk masuk ke dalam syurga. Tu nilai lebih besar. Kita pun tak kuat mana. Kita pun tak pernah buat ibadat kuat mana pun. Nak harap 3 hari baca Yasin ni yang kami ketuai ni, lepas-lepas ni tak tahu bila nak baca. Maka 4,000 tu tak payah ambil dia kata. Maka dia pun cari-cari, ada kebetulan tanah wakaf yang sekolah tu masih ada lagi, bagi semua. Niatkan atas nama mak. Moga-moga apa yang kami buat, anak-anak pelajar kami buat di atas tu, maka pahala yang dia dapat. Tu dia tuan-tuan. Ada tak orang yang macam tu? Ada. Sebab tu tuan-tuan, buatlah sesuatu yang boleh mendatangkan pahala. Bila berhadapan dengan penuh sabar. Sabar bukan ikut mereka, tapi kita sabar ikut Allah. Kalau berhadapan dengan isteri, memanglah kalau kita buat ikut kehendak kita, sabar dengan perangai jahat dia, memang isteri ni macam-macam mana pun, ialah dia akan terasa dan mudah terasa. Tapi berapa lama? Berapa lama seorang isteri akan terasa dengan suami? Alah, terasa kejap ya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai mat, beli subang ke dia, habis. Itu je. Isteri ni Allah berikan, bila dia berkahwin dengan kita, dia menjadi penguat, kata Nabi, kepada kita. Tulang dia yang Allah ciptakan, ambil daripada kita itu, itu penghubung kasih dia. Itu penghubung kasih. Kadang-kadang isteri kita ni, apa kita makan, itu yang dia makan. Ini realiti hidup. Apa yang kita beli, itu yang dia terima. Tak payah nak bawa, nak pergi pulau Gold Coast, Australia lah semua tu. Tak payah. Kadang-kadang pergi Tesco aja senyum dah tuan-tuan. Pergi Tesco aja senyum. Pergi pasar malam, pegang tangan dia, senyum je. Lepas tu Nabi sebut, mana-mana isteri dan suami yang bersentuh tangan mereka, Nabi kata gugurlah dosa-dosa kecil mereka, menyebabkan akan lahir hubungan kasih, kerana tidak ada dosa di kalangan mereka. Tapi kalaulah hubungan suami isteri ni tak pernah senyum, tak pernah ketawa, seorang masuk dapur, seorang keluar ke depan, hang aku hang, maka sebab apa berlakunya ketegangan itu? Kerana dosa yang banyak. Maka nak menghindarkan dosa, diluruhnya dosa, bersentuhlah tangan. Balik sekejap lagi ni, pegang tangan isteri. Ada orang kata tua dah melarat. Orang nak kata, kalau kita sabar dengan kataan orang nak cerca, kita buat juga perintah Allah, maka sabar, diberi pahala. Tapi kalau dia ingat, pegang tangan orang kata gatai tua ni semua, kita pun tak buat, maka pahala kita berkurang. Sama dengan cerita tadi, Imam Ghazali kata sebab sabar tak kenal gaya. Balik lagi pegang. Saya tak bawa isteri, saya tak ada pegang lah. Kan? Jadi tuan-tuan balik pegang. Tak semua. Ini Nabi sebut. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar dalam kitab Muhimmah fi ilmil hadis, tuan-tuan tahu kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah ni saya tak pernah mengajar di KL, tapi surau saya mengajar. Apa dia? Hubungan suami isteri mengikut hadis-hadis Nabi. Masya Allah, hebat Nabi cerita ni. Allah hebat. Hebatnya hubungan suami isteri, bersentuh tangan, senyumnya pun. Walaupun benda-benda simple tu, Masya Allah, hebat. Itu yang dalam cerita tu, cerita Nabi Yunus ni minta ke Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Tuhan, janganlah bagi aku ujian yang besar. Kalau nak bagi ujian tu, bagilah aku ni dapat seorang isteri yang kuat beletiak. Nabi Yunus minta dapat bini yang kuat beletiak. Hak lain janganlah bagi susah. Lepas tu Nabi Yunus senang, jatuh dalam laut, ikan tolong. Senang hidup dia. Bila Allah timpa dia ujian begitu, jatuh dalam laut, ikan tolong, umat-umat dia pergi cari dia, minta maaf ke dia. Hebat tuan-tuan, hebat. Kita ni nak kena kalau orang tu pernah salah, kita nak kena mencari orang. Ni orang ni datang cari dia. Tapi satu je, bini dia Masya Allah kuat beletiak. Habis kahwin dia, daripada dah habis kahwin tu, berjalan nak balik ke rumah tu, beletiak aja. Disebut oleh sahabat Nabi Yunus, awaklah bini hang ni kuat beletiak, tak sampai rumah ni. Nabi Yunus kata, aku minta ke Tuhan. Aku minta ke Tuhan supaya aku ni kalau nak diberi ujian, nak bagi susah, cukup dapat isteri kuat beletiak. Lepas tu
Isteri tuan-tuan, isteri kita ni kuat beletiak macam mana pun, balik baju mesti setrika. Betul? Kan? Kadang-kadang dia geram tu, dia setrika, tengok macam muka kita. Oh, yo, geram lagi. Tiap hari dia geram tu, tuan-tuan tengok baju seh ni dia jadi 3. Tuan-tuan tanya, hai, kenapa seh 3? Dia jawab, pekida. Abang Long pekida ada 3. Tapi tetap balik aja, ada tak makanan yang disediakan? Ada. Baju kita disediakan elok. Tu isteri. Kalau kawan, tak ada. Kawan dia akan tinggal. Tu hebatnya isteri. Sebab tu Nabi Yunus ni ditakdir Allah Ta'ala, isteri dia yang kuat beletiak tu mati. Bila habis mati tu, dah tanam pagi tu, petang tu dia kata kat sahabat-sahabat dia, jom cari lain. Kubur masih merah. Kalau kita marah, orang tanya, kubur masih merah, kenapa cari lagi isteri? Dia kata, inilah yang boleh menyebabkan Allah tak bagi ujian lain pada aku. Aku takut ujian-ujian lain aku tak dapat untuk berhadapan dengan dia, kecuali dapat isteri yang kuat beletir pun cukup. Macam-macam tuan. Macam mana? Mau isteri kuat beletir. Sekali kakak balik kuat beletir. Saya tak mau tuan-tuan. Isteri kalau kuat beletir lagi, kita makan hati berulang jantung. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, ini di antara 3 perkara yang kita boleh berkongsi pagi ini. Minta maaf lah kalau apa-apa yang saya cerita tak sedap tuan-tuan dengar, yang itu hanya sekadar bukan cerita sahaja, tapi contoh-contoh yang boleh kita ambil sebagai panduan. Kalau apa-apa yang saya sebut ada contoh-contoh yang tak baik, mengganggu jiwa tuan-tuan, kod tersentuh, saya terkata, dan contoh-contoh yang tak baik, melanggar sopan saya di depan tuan-tuan, minta maaf yang lah. Yang itu hanya sekadar cerita sahaja. Dan ambillah yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Yang baik daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa-apa yang buruk tu daripada diri kamu. Kata Allah, diri kamulah sebagai manusia. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu benda yang saya bawa pagi ni. Yang ini tuan-tuan, dia